Saya Haji Samsuri Sulaiman, Pengetua Pusat Perkembangan Kemahiran Kebangsaan Serendah yang ke-20 ini telah ditubuhkan sekian lama sejak 25 September 1946 yang dikenali sebagai Sekolah Budak Laki-laki Serendah. Pada tahun 1946, selepas Perang Dunia Kedua, melalui sebuah pertubuhan sukarela bernama Tabung Penjagaan Kanak-Kanak yang beri pejabat di Great Britain untuk memberi perkhidmatan kepada kanak-kanak terbiar, anak yatim dan anak miskin. Dan pada 25 September 1946, pertubuhan ini telah mengambil alih bangunan lama Hospital Daerah Serendah dan dinamakan Sekolah Budak Laki-laki Serendah. Pentadbiran sekolah dipimpin Puan HPPB dengan penghuni pertama seramai 32 orang kanak-kanak. Sejak 23 Oktober 1996, Yang Berhormat Menteri Perpaduan Negara dan Pembangunan Masyarakat telah menukar nama institusi ini kepada Pusat Perkembangan Kemahiran Kebangsaan Serendah. Kita juga mempunyai misi dan visi dalam memberikan perkhidmatan, jagaan dan perlindungan, iaitu menguruskan hal ehwal penghuni, bimbingan dan kaunseling, rekreasi dan riadah, pendidikan agama dan moral serta disiplin yang memberi manfaat kepada kanak-kanak. Selain pada itu, kita juga memberikan kemahiran yang memberikan peluang kanak-kanak untuk membangunkan kerjaya dalam diri mereka, khususnya dalam bengkel elektrikal, bengkel jahitan dan bengkel pengurusan pejabat yang diiktiraf oleh JPK, Jabatan Pembangunan Kemahiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafiq bin Abdul Malik. Saya bertugas sebagai Pembantu Pembangunan Masyarakat S19 di Pusat Perkembangan Kemahiran Kebangsaan Serendah. Ditempatkan di Pusat Perkembangan Kemahiran Kebangsaan Serendah pada 1 April 2016. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nurul Khaizan Zakaria, Pegawai Psikologi di Pusat Perkembangan Kemahiran Kebangsaan Serendah. Saya mula bertugas di nama akronimnya PPKKS sejak bulan Jun 2017. Sebelum ini saya bertugas sebagai Pegawai Psikologi juga di Jabatan Kebajikan Masyarakat Daerah Shah Alam. Adakah keputusan yang diberikan adalah melalui arahan pihak atasan? Okey, soalan kedua tadi, adakah orang kata dari sudut saya punya kreativiti, memang kata setakat ni saya tidaklah ada halangan lah. Okey, sebabnya tak semestinya semua arahan atasan sahaja. Anda menerima arahan kerja yang timbul dua atau lebih arahan daripada orang sama atau berlainan? Saya berceritakan tentang kerja di PPKKS lah ya. Tiada lagi arahan kata tugasan yang bertindih lah daripada pihak atasan, kerana walaupun unit kaunseling ni sebenarnya memang kata entiti yang ada lapisnya lah. Contohnya saya ada juga kata tugasan daripada JKM Putrajaya bahagian kaunseling, kemudian turun kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Selangor. Saya ada penyelaras dan akhir sekali di sini saya sendiri ada ketua jabatan iaitu pengetua, di mana nampak macam struktur tu berlapis dan akan menukarkan saya, tetapi alhamdulillah tidak, kerana kalau di negeri kami memang dah tetapkan SKT ataupun KPI kami sendiri mengikut institusi ataupun daerah apa yang kita perlukan berdasarkan penilaian saya lah. Okey, pada saya di tempat Pusat Kemahiran Kebangsaan Serendah ni memang membolehkan kita untuk memberikan idea-idea yang baru dan diterima, walaupun dikategorikan kami ni kumpulan hanya kumpulan S19. Anda mempunyai kebebasan untuk membincangkan arahan yang diberikan kepada ketua anda jika tidak sesuai atau relevan untuk dilaksanakan. Okey, pada pengalaman saya sendiri tentang apa yang
apa-apa saja aktiviti yang perlu yang dijalankan, saya sendiri diberikan peluang untuk membincangkan dan kita dapat berbincanglah secara baik untuk menjalankan aktiviti itu dengan baik dan tidak dibuanglah apa-apa aktiviti atau buah fikiran untuk membuat aktiviti itu sendiri 100%, dan kita dapat berbincang secara baik, dapat menjalankan aktiviti itu dengan baiklah, dengan buah fikiran yang baru mungkin daripada kawan-kawan yang lain ataupun daripada pihak atasan sendiri dengan buah fikiran yang baik. Saya mempunyai kebebasan untuk berbincanglah untuk arahan, apa-apa arahan yang dikeluarkan oleh pihak atasan. Okey, berkenaan dengan perkara tersebut, bagi saya, pandangan saya, idea mungkin pernah keluar daripada kita, tetapi untuk menjayakan suatu program tu perlulah kesepakatan ataupun melalui perbincangan, iaitu mesyuarat. Sebabnya kalau diikutkan di sini pun unit kaunseling saya seorang saja. Maksudnya saya mustahil kalau saya nak menjalankan satu program ataupun membuat sesuatu kepada kanak-kanak, hanya saya seorang saja yang menjalankan. Jadi saya perlukan sokongan daripada semua unit. Tak kisahlah di sini kita ada unit hal ehwal pelatih khususnya, unit latihan atau unit guru dan juga unit pentadbiran. Sebagai contohnya program berkenaan dengan fokus kepada contoh ready to work, di mana program yang kumpulan sasarnya adalah pelatih yang bakal kata bebas, prabebas. Jadi saya mungkin mendapat maklumat daripada orang luar, attend meeting atau mendapat maklumat mungkin dari segi perkongsian daripada kawan-kawan saya di daerah. Jadi saya mewawarkan tu di dalam mesyuarat. Contoh mesyuarat ketua unit. Jadi saya berbincang juga dengan mungkin daripada ketua-ketua unit. Jadi saya perlukanlah kata sokongan daripada mereka untuk membantu dari segi sudut peroperasian. Contohnya dia tidak membebankan saya lah. Maksudnya kita bekerjasama dalam satu organisasi. Okey, antara lainnya contoh lain mungkin dari sudut untuk perkembangan emosi kanak-kanak ataupun kanak-kanak yang special. Di PPKS juga kita ada kanak-kanak yang dirujuk oleh psychiatrist. Okey, jadi maksudnya bebanlah saya kalau sekiranya semua daripada A sampai Z. Hasil daripada dapatan menerusi kajian yang dilaksanakan menerusi Google Form, kami merasakan perlu memberikan cadangan penambahbaikan dalam dua isu seperti berikut. Isu pertama, pertindihan arahan. Pusat Perkembangan Kemahiran Kebangsaan Serendah iaitu PPKS seharusnya mempunyai mekanisme untuk mengelakkan pertindihan arahan. Ini adalah satu perkara yang penting untuk mengelakkan para pekerja terkeliru dengan arahan yang bertindih dan boleh mengakibatkan kemerosotan dalam produktiviti. Adalah dicadangkan agar satu mekanisme check and balance dalam mengeluarkan arahan diikuti oleh pihak pengurusan PPKKS untuk mengelakkan berlakunya pertindihan arahan. Isu kedua, kebebasan membincangkan arahan. Pekerja di PPKKS hanya mendapat peluang sebanyak 21.4% sahaja untuk membincangkan arahan yang diterima. Kami merasakan sistem ini perlu diubah kepada satu konsep terbuka di mana setiap kategori pekerja perlu diberikan kebebasan untuk bersuara dan mendengarkan pendapat masing-masing. Perkara ini sebenarnya memberi peluang kepada para pekerja untuk memberikan pendapat dan cadangan mengenai arahan yang diterima dari sudut pemikiran mereka. Bagi kami, ianya merupakan satu kaedah yang baik untuk mewujudkan keyakinan di kalangan pekerja. Kesimpulan, secara keseluruhannya, kami mendapati gaya kepimpinan yang diamalkan oleh PPKKS merupakan satu gaya kepimpinan yang berkesan kerana dapatan kajian Google Form menunjukkan semua arahan daripada pengurusan diterima baik oleh para pekerja. Hasrat pekerja dalam menginginkan ilmu yang tinggi ada pada pemimpin adalah satu perkara yang wajib dipertimbangkan untuk kebaikan bersama di PPKKS. Sekian, terima kasih.